Saya baca di sini dia kata bila berlakunya pandemik macam ni, kemudian PKP pula, maka kita pun lebih banyak masa bersama keluarga, yang mana selama hari ini masing-masing suami, isteri, anak-anak masing-masing sibuk dengan hal ataupun urusan masing-masing. Yang suami sibuk dengan kerja, yang isteri pun ramai juga yang bekerja pada hari ini. Kalau kata tak bekerja di luar pun, isteri duduk di rumah pun banyak juga kerja dia. Buat kerja-kerja rumah ni pun bukan sesuatu yang mudah. Banyak suami-suami yang berada di luar bekerja menyangka senang melakukan kerja-kerja rumah. Lalu dia kata, alah, bukan susah mana buat kerja rumah, kan? Isteri duduk membebel aja, kan? Lalu dia kata, tak apalah, biar abang pula duduk rumah, kan? Abang pula buat kerja. Tak dan berapa hari dah surrender. Dia kata, okeylah, biar abang pergi kerja balik lah. Kerja di luar balik. Maknanya orang lelaki ni dia tak sesuai. Dia setakat tolong-tolong membantu isterinya, okey, itu boleh. Tapi kalau dia sepenuh masa melakukan kerja-kerja rumah, memang walaupun nampak benda tu macam senang, tetapi bukan senang ataupun bukannya boleh tahan. Orang lelaki ni memang dijadikan buat kerja-kerja yang berat, kerja-kerja yang lebih mencabar. Kerja-kerja yang remeh-temeh, yang renyah-renyah, yang kecil-kecil, yang kompleks-kompleks ni memang dikhususkan untuk orang perempuan. Macam kita dengar hadis Nabi yang menceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda sibuk di luar, namun apabila baginda berada di rumah, baginda juga menjahit baju, baginda juga mencuci kasutnya, kasut ke apa, menjahit pakaiannya. Maknanya baginda pun tolong juga buat kerja rumah, tapi bukanlah sepenuh masa. Yang kerja hakikinya banyak di luar. Tapi apabila berada di rumah, baginda pun membantu menolong juga. Jadi lebih masa bersama keluarga ni, apa kebaikannya yang kita dapat. Dalam ni dia kata, antara yang kita kata baiknya apabila bersama dengan keluarga ni, maka ramai di kalangan keluarga yang solat berjemaah. Yang selama hari ni solat berjemaah ni, kalau kata solat pun mungkin satu waktu lah dalam sehari, ataupun mungkin tidak solat berjemaah langsung bersama dengan keluarga. Tetapi kali ini maka ketua keluarga, suami-suami, ayah-ayah akan mengajak isteri dan anak-anaknya untuk solat berjemaah bersama dengan keluarga. Dan dikatakan juga masa ni lah nak tunjuk bakat ataupun tunjuk kemampuan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai ketua keluarga, macam mana kemampuan menjadi seorang imam. Kemampuan menjadi seorang imam, walaupun sama hari ni memanglah kita duduk di masjid, kan, di surau kita jadi makmum, kan, kita dah ada imam kat depan kita. Jadi kita pun tak ambil pot lah, tak ambil peduli nak jadi imam ni, sebab kalau kita nak jadi imam pun imam dah ada. Dah cukup kota dah, dah ada 2-3 orang imam dah dekat masjid kat surau. Jadi memang tak ada chance lah, tak ada peluang lah kita nak jadi imam. Tapi apabila berlakunya benda ni, nak tak nak, tak ada siapa dah. Tak boleh nak tolak orang lain dah. Kalau ada pun mungkin anak lelaki kita lah, kita gile-gile untuk jadi imam. Tapi yang pastinya dah tentulah suami, ayah, ketua keluarga, dialah imam satunya, imam yang utamanya. Jadi masa itulah kita nak tunjuk kemampuan kita menjadi seorang imam, imam. Jadi waktu saya berada di pejabat agama dulu, memang rupanya ada keinginan di kalangan isteri-isteri ni, dia nak tengok suami dia jadi imam. Dia memang ada teringin. Ustaz, dia kata teringin nak tengok suami saya jadi imam. Sepanjang 20 tahun kahwin tak pernah tengok dia jadi imam. Jadi suami ni pun kita kata, bang, isteri nak tengok abang jadi imam ni, abang tak pernah lagi jadi imam. Suami kata, saya bukan tak nak jadi imam, saya ni dah memang makmum, kan.
Betul lah tu, di masjid kita makmum, tapi di rumah kita lah imam. Takkan nak suruh isteri jadi imam. Memang itu namanya apa tu? Aminah wadud. Perempuan boleh ke depan jadi imam kan. Jadi suami menjadi imam. Jadi bila jadi imam ni tuan-tuan ni, kalau dalam tempoh yang lama macam ni dah 3-4 bulan kan, kita nak solat berjemaah, takkan kita nak baca surah yang sama aja. Takkan nak baca inna a'tayna qul huwallah, inna a'tayna qul huwallah. Nak tak nak kita kena juga baca surah-surah yang lain supaya ada kepelbagaian kan. Tak adalah boring sangat asyik baca surah tu aja. Jadi di situ juga hikmahnya, nak tak nak kita pun baca jugalah surah yang lain kan, mentelaah lagi surah yang lain, kita pun menghafaz surah-surah yang lain yang selama hari ni walaupun surah-surah tu surah lazim, surah pendek, tapi kita tak hafaz. Betapa teruknya kita ni tuan-tuan ni, paling tidak pun ya juz amma ataupun juzuk 30 tu yang bermula daripada surah An-Naba sampailah surah An-Nas, ada berapa surah ke? Sepatutnya kita hafal. Tu paling kurang. Kalau tak boleh nak hafal surah-surah yang panjang-panjang tu, kita hafal juzuk amma, juzuk 30 tu pun jadilah. Kalau tak dapat hafal yang panjang-panjang tu, surah-surah yang pendek-pendek pun jadilah. Kita ni pula dalam bab menghafaz Al-Quran ni yang saya perhatikan, kalau sebut nama surah kan tak tahu. Tapi bila sebut pangkal ayat dia tu, baru kita tahu itu surah apa. Contohnya kalau suruh baca suratul Ikhlas, suratul Ikhlas kan, tak tahu yang mana yang mana surah Al-Ikhlas tak tahu. Tapi bila suruh baca qul huwallah, baca qul huwallah, baru tahu. Lah cakap lah yang tu ke surah Al-Ikhlas, nama surah tu tak tahu. Tapi bila sebut pangkal ayat dia tu tahu. Baca qul a'udzu birabbin nas, tapi nama surah tu ialah surah An-Nas, suratul Falaq, suratul Kafirun, suratul Insyirah ataupun surah Asy-Syarh, alam nashrah laka sadrak. Itu nama-nama surahnya. Surah Al-Fatihah. Tapi dulu masa kecil-kecil mak ayah kita kata baca Alham. Baca Alham. Kita tak tahu namanya surah Al-Fatihah. Jadi itu antara hikmahnya, kita lebih masa bersama keluarga, dapatlah kita solat berjemaah. Kemudian diikuti pula. Diikuti pula kalau lepas dah solat berjemaah, kita baca Al-Quran pun berjemaah juga bersama dengan keluarga kita. Sebenarnya memang tanggungjawab ibu bapa untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, itu memang tanggungjawab ibu bapa. Cuma bagi ibu bapa yang memang tak pandai, tak reti, tak tahu langsung, kan, itu yang dia terpaksa subkon, sub kepada ustaz, sub kepada imam, subkan kepada orang-orang yang mampu mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Apabila ibu bapa tadi tak mampu. Tapi kalau ibu bapa tu boleh, pandai, lancar, reti baca Al-Quran, maka tanggungjawab ibu bapa lah mengajarkan anak-anaknya Al-Quran. Ini juga disebut dalam beberapa peristiwa yang selalu kita dengar. Ada seorang pemuda datang kepada Saidina, bukan pemuda, seorang ayah datang kepada Saidina Umar mengadukan hal anaknya yang degil, nakal dan macam-macam hal lah yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian Saidina Umar menasihatkan anaknya, yang mana anak muda ni tadi mendengar nasihat itu, mengangguk, menerima nasihat itu. Kemudian apabila selesai Saidina Umar memberi nasihat, maka pemuda itu pula bertanya, boleh tak saya nak tanya tanggungjawab seorang ayah? Maka Saidina Umar kata, tanggungjawab ayah ialah memberikan nama yang baik kepada anaknya, mencarikan ibu yang baik kepada anaknya, dan mengajarkan anaknya Al-Quran. Maka pemuda itu kata, tiga-tiga yang disebutkan tadi, ayah saya tidak melakukannya. Mak saya pun bukan ibu yang baik, kemudian nama saya pun tak baik, dan ayah saya tidak mengajarkan saya Al-Quran. Jadi
bila berlakunya musibah ini, PKP COVID-19 ni, maka inilah peluang ataupun kita akan banyak masa untuk mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, solat berjemaah, ya. Dan apa saja kita lakukan secara berjemaah. Ya, bukan kata solat saja berjemaah, baca Al-Quran berjemaah, makan pun berjemaah. Kan? Makan pun berjemaah juga. Sama hari ni suami makan seorang, isteri makan seorang, masing-masing selisih aja. Ya, ada yang sebut istilahnya touch and go. Suami isteri ni touch and go kan. Sentuh ataupun jumpa sekejap dah kan, pasal dia berlainan shift. Ataupun istilah yang dipanggil workaholic. Bekerja terlalu hard, terlalu kuat bekerja sehingga kurangnya masa bersama dengan keluarga. Kan, begitu juga dengan anak-anak kan, waktu persekolahan daripada pagi ke petang, kemudian malam lagi dengan tuitionnya kan. Jadi istilahnya dipanggil touch and go. Ada pula yang kata lagi lebih advance lagi, suami isteri tapi smart tag je. Smart tag je, sentuh pun tak, lalu kan, punya sibuknya kan, suami ni bekerja, lepas tu lalu je depan rumah, pergi pula tempat lain, ya, sambung pula outstation ke tempat lain, kan, rumah di Kedah, daripada KL lalu Kedah, pergi urusan kerja di Perlis pula, tak singgah rumah pun, smart tag istilah-istilah yang digunakan lah ya. Jadi bila berlakunya PKP ni, banyak masa bersama dengan keluarga.